Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Good morning everyone. So today's PDPR is for year 6 and today is 2nd of August 2021. Before that we roll VT. Okay, thank you for being with me again. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya. So, hari ini pembelajaran bahasa Inggeris tahun 6 untuk tahun 6. Dan macam biasa, kita buka buku teks. Okay, before that, let us discuss what we have learned previous week ataupun apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Okay, last week, turn to page 80 ataupun muka surat 80, 8P. Okay, we have learned about conjunction and there are 6 conjunction that we have learned, iaitu kita dah belajar for, and, but, or, yet, and, so. And dan exercises that we have completed is the first 6. Okay, yang pertama sahaja kita dah selesaikan. Let us do the second exercise. Okay, muka surat 80 kita ulang balik. Some of you did the exercise. Ada yang dah buat pun exercise ni, tapi mungkin disebabkan saya dah cakap mungkin ada yang membantu. Alhamdulillah lah. Okay, so guys, before we proceed for this week lesson, let us do this exercise first. Okay, I will give you the option, the answer. Okay, daripada nombor 1 sampai nombor 5 ni, buat salin semula dan saya akan bagikan pilihan jawapan untuk diisikan di tempat yang kosong di dalam soalan tersebut. So, kita tengok jawapan-jawapannya dan pilih jawapan yang betul. Siapa yang dah buat tu, it's okay, thank you. Sebab tak ramai pun yang dah buat. Walaupun saya tak suruh, dia buat juga. Mungkin dia faham. Good job. Okay, jom kita buat exercise ni first. Okay, for today's lesson, okay, kita sambung lagi tajuk conjunction juga dan kita tambah lagi 3 perkataan conjunction. Actually, we have learned this conjunction last year. Semasa anda masih lagi darjah 5, kita dah belajar. Today's words are since, although, and because. Because ni yang paling senang lah kot. Since membawa 2 maksud. Okey, tetapi dalam ayat ini kita tengok maksud dia. Okey, kalau tengok ayat ni, kita tengok ayat ni. I live in Terengganu since 1991. Saya tinggal di Terengganu semenjak 1991. Itu menunjukkan penggunaan since yang pertama, bermaksud sejak ataupun semenjak. Untuk hari conjunction hari ni, since ini membawa maksud. Kalau kita tengok penggunaan dia, usage ni maksudnya penggunaan. The usage is to express cause and effect. Dalam ayat yang saya tunjukkan tadi, ianya bukanlah menunjukkan cause and effect, bukannya menunjukkan kesebab dan kesan. Okey, saya tinggal di Terengganu semenjak, itu menunjukkan tempoh masa semenjak 1991. So, another meaning for since is memandangkan, ataupun lebih senang kita gunakan perkataan memandangkan lah. Since tu boleh kita katakan sebagai memandangkan. Dia dalam contoh ayat ni, memandangkan hari ini hujan, saya tak dapat keluar rumah. Memandangkan disebabkan hujan, the effect ataupun kesannya saya tak dapat keluar rumah. Since today is raining, I cannot go out. That is the first meaning. That is the second meaning of the word since. Ingat yang pertama tadi sejak, tapi untuk pembelajaran hari ini, the word since membawa maksud memandangkan. Okay, we look the example in the textbook. Since you are very kind, I will buy you a gift. Ingat perkataan since ni biasa, dia letak di depan tau. Memandangkan awak seorang yang baik, saya memberi awak hadiah. Saya membeli awak satu hadiah. Since you are kind,
I will buy you a gift. Itu menunjukkan penggunaan since. Okay, tengok contoh yang seterusnya. Since you are sick, I come to visit you. Memandangkan awak tak sihat ataupun sakit, saya datang melawat awak. That is the meaning the word since. Kita tengok contoh seterusnya. Since you have the book, I want to borrow it. Mungkin buku, memandangkan awak ada buku itu, saya mahu pinjam. Okay? Awak memandangkan awak ada buku, saya nak pinjam. Saya tak nak beli, saya tak nak ambil, saya tak nak curi, saya nak pinjam je. Okay? Itu penggunaan since. Okay, the first word is since. Okay, kita tengok contoh yang bukan contoh, the second word. The second word is although. Although membawa maksud, dia lebih kurang membawa maksud seperti but. Bukan berkata seperti but, dia membawa maksud sesuatu yang berlawanan jugalah. Sesuatu yang contradict. Kalau tengok contoh dia, to show contrast. Contrast ni membawa maksud benda yang berlawanan. Walaupun dia pendek, dia berlari laju. Walaupun dia tinggi, dia tak boleh melompat. Sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang contradicts. Sama juga penggunaan tetapi. But, dia berbezanya cuma perkataan although ni kita letak di depan. Sometimes we put the word although at the beginning of the sentence. Kita letak perkataan although ni pada bahagian depan sekali. Okay, sebagai contoh yang pertama, although the man is old, he is very strong. Contoh dalam buku lah. Although the man is old, he is very strong. Walaupun lelaki itu tua, dia sangat kuat ataupun dia masih kuat. Dia kalau kira normally orang tua ni mesti tak berapa kuat kan, tetapi nak menunjukkan benda tu berlawanan, menunjukkan berlawanan, dia menggunakan the word although. Okay, another word is another sentence ataupun another example. Walaupun although the day is raining, Amma still play football. Menunjukkan benda yang berlawanan. Walaupun hari hujan, Amma masih bermain bola. Nanti mak panggil, mak marah. Okay. Although Imani is sick, she comes to school. Benda ni tak bagus lah sebenarnya, tapi kita bagi contoh. Walaupun Amani tak sihat, dia masih datang ke sekolah. Tapi kalau betul-betul tak sihat tu, jangan datanglah ke sekolah kan. Contoh seterusnya although. Although he is rich, he is very humble. Walaupun dia kaya, dia sangat merendah diri. Dia tidak berlagak. That is the meaning by humble. Okay. So, kita tengok. Faham penggunaan pertama, since bermaksud memandangkan. Although bermaksud walaupun. Dia lebih kurang macam but ataupun yet. Cuma yet kita refer, dia duduk di tengah bukannya di permulaan sentence. Okay, saya tak kata dia mesti berada di permulaan sentence. Tapi biasanya di permulaan sentence. Macam since tadi lah. Since pun duduk di permulaan ayat. Okay, the last one. Breezy sangat. The word because. Because membawa maksud ataupun dia ingin menunjukkan cause ataupun reason. Dia menunjukkan sebab ataupun dia ingin menunjukkan sebab lah, to show reason. Reason ialah sebab. Okay, semua orang tahu cause bermaksud, because bermaksud kerana. Okay, sebagai contoh, she is late to school because she missed the bus. Dia lambat ke sekolah sebab dia terlepas bas. Sebagai contoh yang seterusnya menggunakan perkataan because. Okay, fast food is bad for our health because it contains high amount of salt. Sebagai contoh, makanan segera ataupun makanan segera is bad, tidak elok untuk kesihatan kerana ianya mengandungi kandungan garam yang tinggi. Itu penggunaan because. Okay, yang kedua, we have to stay at home because to avoid being infested by coronavirus. Maksudnya macam ni, kita kena tinggal di rumah kerana untuk mengelakkan dari terjangkiti oleh virus corona. Alright. So, kita dah fahamkan penggunaan since, although and because. Guys, next exercise, okay. Fill in the blanks these exercises number 1 to number 8. Guna perkataan since, although or because. Okay, this part you have to
pick the answer lah. Anda kena pilih jawapan yang betul. You have to pick the correct answer, either since, because or although. Sama ada since ataupun because ataupun although. But okay, for the second exercises, for the second task, lepas siap exercise yang pertama, exercise yang kedua ni kena buat ayat sendiri. But I will give you the option. Saya akan bagi pilihan jawapan selepas ini. Okay, untuk exercise yang pertama, you have to fill in the blank with the correct answer. The second part, you have to pick the correct answer. Saya akan bagi pilihan jawapan. Itu sahaja pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan pada hari ini. Jadi untuk itu, terima kasih kerana masih bersama-sama saya pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next session. Dan untuk itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Take care, stay at home.